Thank you. Okay, so selamat pagi dan selamat datang ke Teppanyaki untuk tahun 2023. Okay, so ini first Teppanyaki Sifu host yang first Teppanyaki yang Isnin kita punya MDM Rawani yang host. Okay, so ini first Teppanyaki in 2023 Sifu host. So three words to express my feeling today is very nervous. Nervous tahu nervous panggil apa dalam bahasa Malaysia? Kanciong Kalau Cantonese panggil kanciong. Sangat nervous. Tebak. Yes. Tebak. Okay. Kanciong. Then lepas tu sangat excited. Dan sangat sangat agresif. Okay. So kenapa kanciong? Kenapa excited? Because kita baru saja tamat 2022. So bila kita cek CC semua CC zero. Sekarang itu CC tiba-tiba pum balik ke kosong tau. Bermakna kita semua sama sekarang. Tak kira you siapa you AS kah, Super kah, Manager kah, Senior kah, Sapphire kah, Diamond Sapphire kah, okay, semua you CC balik ke kosong. Okay, kita back to basic back to zero. Okay, kita bermula sekali lagi untuk tahun 2023. Dan apa yang Sifu nak kata adalah last year we learn a big lesson. Last year adalah satu tahun yang kita belajar. Kita belajar banyak. Terutamanya bagi anda ramai yang enjoy tau. Selama ini baru join forever 1 ke 2 tahun ke 3 tahun 4 tahun ke. You enjoy itu apa hasil. Enjoy Okay. Tapi tahun lepas adalah tahun yang kita belajar banyak. Kenapa? Yang nilai-nilai yang ada dalam BOI semua you akan melalui tau. Benda ini semua you akan melalui. Tak kira berapa lama lah. Mungkin you nasib baik you melalui baru join forever 2-3 tahun you sudah melalui benda ini. Ada yang mungkin 7 tahun, 8 tahun atau 10 tahun pun ada, 15 tahun. Okay, tapi kalau you lebih 10 tahun you memang pernah lah 10 tahun, 15 tahun you sudah memang pernah melalui benda macam ini. Okay, mesti ada naik turun. Okay, dalam satu bisnes mesti ada naik turun. Bila kita naik kita enjoy. Bila kita turun kita belajar. Bukan kita hilang tau. Bukan naik kita ambil hasil. Bila jatuh kita hilang. Itu yang teruk lah. Itu orang yang hilang memang dia kesal lah. Dia banyak kali lah. Sifu sudah dalam bisnes ini 25 tahun. So Sifu tengok ramai orang keluar masuk. Ini orang yang dia tak pandai lah. Dia tak pandai. I cakap buat apa? Apa pasal you keluar? Betul tak? Bila orang dapat, you mau masuk balik. Tapi you sudah rugi tau. You rugi itu masa. Rugi itu masa untuk membina. Because masa jatuh you tak belajar. You hilang. You tak belajar something lah. You never learn something. So kita mesti belajar. Sifu kata apa? Sisi boleh kalah tapi semangat tak boleh kalah. Tapi ada orang dia sisi kalah, dia hilang terus. Semangat hilang terus. Itu sebab dia tak faham kenapa ada nilai ini. Okay, yang penting Sifu tengok, Sifu sudah ulang, I tak tahu berapa kali lah. Kalau you orang pernah bersama Sifu punya coaching ke, sharing ke, talk ke, apakah, Sifu pun sudah tak tahu Sifu ulang berapa kali. Okay, berapa kali Sifu tengok leader. Okay, Sifu bukan tengok 2 tahun. Bukan tengok 3 tahun. Bukan tengok 5 tahun. Tapi Sifu tengok 10 tahun. 10 years. Siapa pernah tengok, dengar Sifu kata ini? Lama lagi sudah pernah dengar. Tulis 10 dalam chat room. Siapa pernah dengar Sifu kata ini? Sifu nak tengok 10 tahun. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Kalau you 1, 2, 3 tahun, I sangat hebat. Okay, itu sorry. Okay, itu Sifu tak tengok pun. Sifu tengok seorang leader, Sifu tengok 10 tahun. Because dalam 10 tahun, baru you boleh nampak naik turun. 1, 2 tahun mana boleh nampak naik turun. Betul tak? 10 tahun. Bila you nak tengok satu orang, dia betul ke yakin dan setia.
Bukan tengok 1-2 tahun. Bukan tengok 3-5 tahun. Faham tak? Kita nak tengok 10 tahun. Bila itu air pasang, you tak nampak apa punya. Semua pun betul tak? Because air pasang dia air paras tinggi mah. You mana nampak. Tapi bila air surut, you akan nampak lah itu orang sama ada dia ada pakai seluar pakai seluar ke tiada. Semua kita boleh nampak. That's why itu sangat penting. Kita nak tengok masa 10 tahun baru kita nampak pasang surut. Betul tak? Tapi kalau 1-2 tahun kita tak nampak sangat lah. Okay? So yang penting Sifu nak kata di sini, last year, Sifu nak ucapkan tahniah lah. Tahniah. Walaupun you tak capai insentif, tapi Sifu nak ucapkan tahniah kepada anda semua. Kerana apa? Kerana anda fight sampai saat terakhir. You fight juga. Walaupun tak capai, yang penting adalah semangat perjuangan. Semangat berjuang yang paling penting. Bukan you capai. You capai itu adalah satu satu hasil. Hasil yang you berjuang. Tapi apa yang penting adalah adakah anda semangat untuk berjuang ke tidak? So tapi ada orang Sifu nampak Sifu sangat kesian sama dia. Kenapa? Dia bukan berjuang sampai saat akhir. Dia sampai bulan 4, bulan 5, 6 dia sudah give up. Dia sudah give up. Okay? Dia sudah tak fikir I nak fight FGR ke atau I tak fight CBM ke. Dia sudah give up. Okay? Dan akhirnya mungkin orang yang berjuang pun dia tak capai insentif. Okay? Tapi Sifu kagum dengan dia punya semangat. Dia tak capai, tapi yang penting adalah you kena tanya dengan diri sendiri. Adakah you orang yang sudah Adakah you orang yang sudah give up? Atau you orang yang berjuang sampai saat akhir? Itu yang penting. So itu pun satu benda yang kita boleh nampak tau. Kita boleh nampak sama ada orang ini dia boleh pergi berapa jauh. Bagaimana dia boleh lead team dia. Dia boleh lead team dia tau. Yang penting adalah downline dia nampak. Downline dia boleh nampak dengan mata. Adakah upline dia berjuang sampai habis? Atau upline dia give up. Awal-awal sudah give up. Itu sangat penting. So itu sangat penting tau. That's why hari ini kita tak ada orang akan kalah dalam business network marketing. Tak ada. Hanya ada orang give up dalam business network marketing. Okay? Selagi kita masih ada semangat berjuang, kita tak kalah. Siapa kata kita kalah? Sifu guna 10 tahun untuk proof, untuk buktikan. Untuk buktikan sistem itu penting. 10 tahun. Lebih 10 tahun untuk buktikan sistem itu penting. Untuk buktikan kita kena ada solid standard. Solid structure. Solid system. Kita guna 10 tahun tau. Sifu guna untuk buktikan. Ini 3S. Yang akan bawa kita pergi jauh. Walaupun mula-mula Sifu tak ada apa pun pencapaian. Tapi Sifu asyik cakap. Oi, kita nak solid kita. Kita cakap dengan downline. Nak solid. Orang ketawa sama kita. You punya CBM baru berapa banyak dapat? Apa mau cakap pasal ini 3. Ini SS semua. Betul tak? Sampai lebih 10 tahun. Okay, Sifu buktikan. Sifu jadi top 1 dekat Malaysia. Okay, orang mula nampak. Dia tahu, oh betul-betul. Orang mula datang tau. Datang. Jumpa Sifu. Tanya pasal sistem. Saya cakap dulu kenapa you ketawa, sekarang you mau tanya pula. Faham tak? That's why apa yang penting. Ada orang, bila dia buat, dia mula dengan betul, tapi orang ketawa, dia sudah give up. Oh, tak boleh. Orang ketawa sama saya, I tak boleh lah. Hati, I tak boleh tahan lah. Sifu, I tak boleh tahan lah. Orang cakap saya, orang kritik saya, orang ketawa sama I, tak boleh tahan. Okay, kalau you tak boleh tahan, memang Sifu tak nampak you boleh pergi jauh lah. Sifu satu bukti tau. Sifu sudah satu bukti. Guna lebih 10 tahun untuk buktikan. Bukan setakat Malaysia sampai ke Asia, sampai ke dunia. You faham tak? So ini sangat penting. Orang yang percaya dekat dunia ini, semua mesti kena
mesti kena melalui banyak kegagalan. Banyak. Orang yang paling kaya dekat dunia ini, kalau you faham, orang yang paling kaya dengan dunia ini, Rockefeller. Ini keluarga tau, satu keluarga Rockefeller. You tahu tak, orang yang paling kaya dekat dunia ini, dia paling kagum dengan siapa, you tahu tak? You mesti fikir orang yang paling kaya dekat dunia, mana ada orang lagi yang dia kagum. Dia sudah paling kaya dekat dunia, betul tak? Siapa yang lagi dia sangat kagum, dia nak belajar lagi. You tahu tak? Dia paling kagum dengan siapa? Seorang, nama dia Thomas Edison. You tahu tak? Tahu tak siapa itu Thomas Edison? Thomas Edison adalah orang yang mencipta itu apa? Lampu. Hari ini you dekat rumah, nampak you ada lampu. You dekat malam-malam you boleh baca buku, baca surat. Because inilah sejarah dia, ada seorang yang dia telah gagal lebih 10,000 kali. More than 10,000 times. You tahu tak, Rockefeller tanya dia. Dia sangat kagum dengan semangat Thomas Edison. Dia, kenapa you gagal begitu banyak kali? Tapi you masih sangat percaya you boleh cipta ini lampu. Sampai itu apa? Itu reporter tau. Reporter bagi interview Thomas Edison. Tanya dia, kenapa you boleh tak putus asa, tak patah semangat, walaupun lebih 10,000 kali you gagal pun you masih teruskan. You tahu tak, Thomas Edison dia jawab apa? Dia jawab, I mana ada gagal. I tak gagal pun. I sudah berjaya mendapat ada 10,000 cara yang tidak boleh cipta lampu. Dia psikologi lain tau. Dia psikologi dia terbalik. Dia bukan gagal. Dia cakap, I berjaya jumpa 10,000 cara yang tak boleh berjaya tak boleh buat ini lampu. I boleh cari yang lain. Ini 10,000 kali I berjaya cari tau. Ini 10 cara yang tak mungkin boleh cipta lampu. Ini adalah dia psikologi. You faham tak? So hari ini sama juga kalau kamu gagal tahun lepas ke, tahun yang dulu ke, you kena ada hati macam itu. I berjaya cari ini cara yang gagal, yang tak boleh banner network. Nampak? Dia berjaya dengan gagal, dia banyak beza, dia terbalik. Itu sebab walaupun orang yang paling kaya dekat dunia pun masih kagum dengan orang ini. Dia cakap kalau dia pun dia rasa dia mungkin tak boleh tau. Dia mungkin pun tak boleh 10,000 kali gagal pun dia masih boleh teruskan tau perjuangan. You nampak tak? So hari ini apa yang Sifu sebut semua contoh-contoh dekat sini ada yang ini adalah kisah benar tau. Ini bukan Sifu cipta satu cerita untuk ajar you orang tau. Ini betul-betul kisah benar. Orang yang benar-benar wujud dalam dunia ini yang memang dah hari ini mereka berjaya. Yang penting dia guna bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Mungkin mereka pun guna 5 tahun, 10 tahun untuk buktikan. Buktikan inilah mereka boleh berjaya dalam ini satu bisnes. Okay, so ini sangat penting. So di sini selain ini Sifu nak share adalah jangan lupa tahun ini kita sudah masuk satu era reborn. So bila kita masuk dalam era reborn, okay, kita mesti mau ingat ilmu itu kita tak boleh kurang. So kita ada kickstart 3 hari lagi tau. Ini notice 3 hari lagi countdown. Kita sudah akan belajar, kita punya speaker akan ajar kamu semua bagaimana nak buat apa, bagaimana nak jadi usahawan global. Bagaimana you boleh sesuaikan diri anda dalam satu business network marketing yang paling hebat dekat dunia. Ini whole day event. Dari pagi 10 sampai ke petang pukul 5. Kita ada 2 sesi pagi dan sesi petang. So sesi pagi kita ada 6 speaker. So Sifu akan bermula di sesi yang pertama.
first session speaker. Ada 6 speaker. Okay? Dan sesi yang kedua pun ada 6 speaker yang hebat. So Sifu harap yang belum daftar lagi, cepat pergi daftar. Okay? Sifu sharekan ini. Okay? Dalam chat room. Okay? Yang belum daftar, please. Go. Siapa boleh tolong Sifu share? Tolong siapa ada link tolong Sifu share ini link So cepat daftar. Dan you hanya bayar commitment fees RM20 saja, okay? Dan yang penting apa? You boleh redeem. Okay? Ingat kalau biasa first quarter cake semua redeem ini buku. Ini buku akan tolong kamu buat satu planning. Tolong kamu buat planning. Dari awal tahun sampai ke hujung tahun, apa yang you nak capai, you boleh salin nokta semua dalam sini. Okay, of course, kalau you rasa 1-2 buku tak cukup, you nak beli untuk downline kamu, okay, you boleh tempah dengan link ini. Link ini, you boleh tempah awal lagi, okay, untuk buat tempahan untuk ini, okay. So, lepas tu, jangan lupa 2023 adalah reborn year. Okay, reborn year bermakna apa? Bermakna kita akan expect kita punya income, kita punya sales akan ganda 2 kali sampai 3 kali. Kalau anda sudah sangat berjaya tahun lepas, so tahun ini pastikan you ganda 2 kali. Kalau you masih tak capai target you tahun lepas, make sure tahun ini you mesti mau ganda 3 kali ke atas. Okay, tak sama you menang ke, you tak menang ke tahun lepas ke, masih tahun reborn you akan gandakan you sales. Faham tak? Itu sebab Sifu nak semua di sini, okay, mesti kena push. Push apa? Push solid dan elite AA incentive. Okay, kita mesti nak bina satu structure, bina satu piawai, satu standard 25cc PNM. Ini benda tak pernah laku lah. Tak pernah laku dulu kita buat ini, kita dapat trip. Tapi kali ini, kita labur. Semua leader BOI, kita labur banyak duit. Kita nak bawa you orang sampai ke puncak kejayaan. Okay, you boleh capai ini, kita bagi you satu trip, satu genting cruise. Satu trip you boleh bersama leader-leader kita, jutawan-jutawan kita, sama-sama satu peluang untuk travel together. Okay? Dan Sifu nak you buat apa? You mula up poster. Siapa yang sudah capai 25cc, semua mula up poster. Okay? So Sifu sudah buat template. Sifu sudah buat template. Sifu nak you guna template ini. Nampak? Okay? Ini template dia. Sifu nak you guna template dia. Nampak tak? Itu template. Okay. Guna template dia. You boleh masukkan. Ada 25cc. Ada 50cc. Ada 75cc. Ada 100cc. So, ini you boleh buat macam ini. Contoh. Ini you boleh move. You letak gambar saja belakang. Ini dia punya template. Dia tengah-tengah ada satu lubang. Faham tak? You boleh guna ini PowerPoint format. Okay. You gambar letak. You letak ini. Lepas tu date boleh tukar. Nampak tak? Date boleh tukar. Nama boleh tukar. Lepas tu ini Q1, Q2, Q3. You boleh tukar warna. Kalau sudah capai, you tukar warna. Tukar warna. So jadi merah. Maksudnya sudah capai. So kita nak pastikan semua ini Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Semua sampai ke Q12. Q9 sudah dapat trip. Q12 dapat lagi pocket money. Faham tak? So kita nak you buat ini. Buat ini mula. Kita kena viralkan benda ini. Viralkan dia. Faham tak? Jangan senyap-senyap saja. Yang Sifu nak apa? Sifu nak leader yang mulakan. Leader MDM. Walaupun MDM cakap Sifu, I mesti layak FGR, I mesti layak CBM. Tak apa. Kita mulakan. Kita jadi teladan, kita up poster kita. Q1, Q5, Q6, Q7, betul tak? Bila you up, you nampak, bukan you up. Kalau you make whole group pun up poster ini. Downline anda yang betul-betul belum jadi fighter. Tapi bila dia nampak benda ini, dia sangat hairan. Kenapa semua orang up ini Q1, Q2, Q3, betul tak? Dia mungkin dia datang, dia tanya you. Tanya you upline. Macam mana capai ini? So you ada peluang tau. You boleh peluang untuk attract
Mereka datang tanya, you boleh share ini, ada satu cruise trip menunggu anda. So mereka pun rasa nak fight. Especially bila dia tengok kawan-kawan dia yang join masa yang sama dengan mereka. Sudah ada Q1, Q2, Q3. Mereka memang tak boleh duduk diam-diam. Dia sudah tak sabar. Dia sudah nak fight. Faham tak? So Sifu nak benda ini, Sifu sudah hantar bagi semua leader, semua CBM. So you pastikan CBM tolong check you punya downline. Siapa non-manager AS ke super ke yang ada buat 25cc ke, okay, tolong upkan poster ini. Okay, upkan. So kita akan mula buat recognition. Recognition setiap bulan di semua region. All region, okay, kita nak set up satu komiti, okay, kita akan buatkan majlis peniktirafan berdasarkan achiever. Okay, so kalau achiever lebih kita buat setiap bulan. Kalau achiever tak banyak, mungkin kita buat 2 bulan ke 3 bulan sekali. Okay, so depend. So kita semua region kita akan buat, kita ada organizer semua. Okay, kita tahun ini tahun reborn. Kita semua benda kita kena balik ke basic. Kita boleh buat buat sistem kita, 5 sistem kita secara agresif tau masa reborn. Okay, so Sifu harap tahun depan, bukan tahun depan, tahun ini kita mesti melahirkan 100 orang CBM. Kita sama-sama pergi ke mana? Pergi ke India. Kita sudah tahu FGR India itu first time in the history, tahun pertama dalam history, kali pertama. Okay, kita ada global rally dekat India. Dan jangan lupa kaum India paling banyak ada di India. Yang kedua banyak mungkin ada di Malaysia tau. You tahu tak? Kaum India paling ramai mungkin di Malaysia, yang kedua ramai. That's why kalau next year Mia FGR dekat India, jangan main-main. Sifu sudah ada niat, sudah hasrat Sifu nak bawa ramai. Satu kapal terbang, ada orang kata satu kapal terbang. Indian, Malaysian India. Pergi ke India ambil cek. Okay? Itu ada satu impian yang besar. Mungkin inilah signal dari HQ, dari home office. Ini kalilah. Saya cakap tanya kita, sampai bila you orang nak bina Indian market? Dia tanya ini soalan Ini FGR, dia punya soalan kepada kita orang Malaysia. Sampai bilakah kita nak mulakan nak bina ini CBM India? India sudah ramai, of course. India sudah satu event pun sudah berpuluh-puluh ribu orang pergi event dekat Delhi, dekat Mumbai. Tapi apa pula dengan Malaysia? Fikir. Inilah benda yang Sifu dapat ini sense from home office. Kita nak buat betul-betul kita nak sponsor ramai lagi India dalam Malaysia untuk sama-sama menjadi CBM ke FGR India. Okay? So ini yang penting. So seterusnya sekarang Sifu nak buka pentas kepada anda untuk buat sharing. Okay, first Sifu nak jemput Shida Cik. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, Sifu. Morning. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Rabbi Srahli Sadri wa Yassirli Amri wa Hlul 'Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya pun sama macam Sifu juga ni, untuk tahun baru pertama kali sharing lah untuk 2023. Dia punya debaran tu, walaupun kita tahu kita the girl bukan the boy, tapi dia tetap berdebar lah. Tapi bila dengar dia Sifu cakap, kita rasa hilang sikit rasa gemuruh tu, sebab kita tahulah Sifu bila cakap dia ada dah doktor MLM kan, doktor pakar. Jadi bila dengar je kita automatik rasa terubat, rasa semangat balik. Dan saya pun Sifu hari ni hari yang ketiga saya lepas operate, dan sangat bersyukur masih bernafas, walaupun saya operate tu kena kata biu penuh sebab itulah kita jangan kata kita jual suplemen kita tak akan sakit. Sakit tu sebab kalau jual saja tak makan pun tak guna juga. Dia kena makan macam Sifu tu. Suap banyak-banyak tu kan. Jadi alhamdulillah lah sebab kita sebab kita guna, sebab saya dalam appointment dekat tahun lepas memang pergi appointment. Sebenarnya sakit kita ni bukanlah kata sakit yang sangat kronik, sebab semua orang saya tanya doktor, adakah sakit saya ni berpunca daripada
suplemen atau apa, dia bukan, dia adalah liang aroma tersumbat, dan bila kita biarkan, kalau dia doktor sepakar sendiri pun dia ada benda tu. Tapi dia tak mengganggu dan dia tak perlu buang pun. Tapi saya sebab mengganggu tempat saya bergerak semua, saya kena buang. Tapi bila dah lama benda tu dia jadi dia macam darah saya jadi makin kurang. Dan alhamdulillah sebab itulah saya boleh jadi kena B12. Boleh ambil tak B12? Saya ambil B12 sebab sebelum ni saya tak makan pun B12 sebab produk-produk pun dia banyak kan. Jadi bila kita tak diuji tak makan. Jadi saya makan B12 ni, saya makan sebab kita boleh makan banyak. Bahaya makan banyak produk-produk pun ni, bahaya makan banyak sebab dia cepat habis. Cepat habis, cepat kena beli balik. Biasa saya cakap macam tu lah. Benda bila kita guna ni, alhamdulillah saya 7.9 tu saya kena tambah darah semua, tapi bila masa dalam prosedur operate tu saya masuk hospital, bagi saya sangat seronok sebab apa, bila saya masuk appointment tu untuk operate 31, saya operate 31, masuk 30, operate 31, keluar tahun depan 1/1. Lama hospital tu lah, setahun. Tapi alhamdulillah apa yang doktor cakap dengan saya, dia akan ada masalah ni, semua tu tak berlaku pun Sifu. Maksudnya saya yang pertama sekali saya seronok tengok, bukan seronok tengok orang sakit. Sebenarnya tu peluang di depan mata. Kita nak pergi saja closing orang tu tak lah. Dan saya memang 2 bulan yang lepas tak boleh nak bergerak sangat, jadi macam beku. Saya tak boleh kalau cakap forever ni, kalau cakap forever sakit jadi segar. Jadi saya kena cakap forever. Jadi bila sebelum saya operate tu saya positif kan, jadi saya ramai closing orang sana dapat. Sebab kita pergi bukan kita sakit, kita sihat, cuma nak buang benda yang tak perlu badan kita kan. Jadi bila operate tu darah saya memang tak stabil lah, dari 180, 150, tapi lepas saya reda macam makan, dia makan macam situ dekat hospital, saya minum je botol teguk saja, makan saja suplemen. Lepas operate tu doktor terus petang tu suruh bagi, boleh saya boleh balik dah. Jadi apa yang dia kata pada tambah darah semua tak berlaku pun. Dan hari ni saya tak sabar lah, saya ingat lepas balik operate tu saya boleh terus bergerak. Tak boleh lah, luka kan, kena duduk diam dulu. Tapi bagi saya macam ada hikmah je, setiap kegagalan ataupun benda apa yang kita tak capai tu sebenarnya itu adalah pembelajaran bagi saya. Dan alhamdulillah Latiful, sepanjang masuk tahun 2015 start buat forever, Tuhan bagi saya segera benda tu. Mana kita kosong, sebab itulah orang yang buat forever ni, dia kalau kita jumpa orang yang kosong tu terbaik untuk kita sebab kita boleh guide dia. Macam saya dulu berjumpa dengan forever, saya kosong, jadi saya follow semua. Sebab tu jangan biar downline kita ni lama sangat dengan kita, duduk VIP lama sangat, supervisor lama sangat. Sebab bila lama dia dah dapat otai, dia pandai dah. Pandai ada dia alasan dia mari kan. Jadi alhamdulillah sepanjang dengan Forever Living sangat terbaik. Semua apa yang saya nak dalam Forever ni, dari sudut income, dari sudut ada tanah semua tu dah tercapai. Dan ada rumah sendiri, ni adalah rumah saya lah Sifu. Buat sendiri pun tapi dengan hasil duit Forever Living, alhamdulillah. Jadi tercapai dalam masa umur 40. Saya kata saya umur 40, saya nak ke arah untuk ibadah saya semua tu. Tapi ni adalah jambatan. Jangan ingat buat Forever Living ni bukan satu ibadah. Sebab apa? Kita memberi manfaat kepada orang adalah jambatan ke akhirat juga. Macam Allah Dr. Haidah pesan kepada kita, ilmu yang saya bagi ni dah, kita buat forever ni adalah jambatan untuk ke akhirat. Sebab apa? Sebab bila bantu orang sihat, dengan ilmu yang kita ada, orang sihat asbab kita tu adalah dah mengkata manfaat untuk kita. Walaupun dah kita tak ada, orang akan sebut nama kita. Macam Sifu hari ni lah. Kita tengok dia sentiasa senyum. Kita tengok muka Sifu pun kita rasa hilang saya punya sakit tu hilang tu. Hilang. Jadi saya walaupun kita rasa macam kata sedih kan. Memanglah benda yang kita tak dapat kita akan sedih. Tapi sebenarnya macam Sifu cakap tadilah, kita jangan apa yang kita tak dapat tu kita sedih, tu normal sebagai manusia, tapi jangan putus asa. Dan hari ni saya memang tak akan pernah give up, tak akan pernah putus asa. Walaupun saya punya downline berganti-ganti, tak kisah sebab orang yang hadir pada kita adalah orang yang betul-betul kita nak buat. Dan tahun lepas saya ada dapat 5 orang baru, new saya. Dan cuma saya tak, bila kita dapat orang baru ni kita kena bagi sepenuh masa sebenarnya, tapi bila kita dah tak sihat, kita hold dulu. Tapi bulan ni, tahun ni doakan saya Sifu, saya sihat, kata kuat balik, kata makan sapi banyak ni, kuat balik, sihat balik, dan saya nak bergerak seterusnya lah sebab saya dah nampak matlamat kita Sifu dah buat siap-siap. Yang Q tadi tu lah. Maknanya kita nak berjayakan berapa orang kita nak guide, target untuk dia orang dapat naik cruise tu. Dan bila dia orang dapat,
auto lah kita anak kita berjaya orang contoh kita tukang kebun, anak kita jadi profesor ataupun dia berjaya jadi cikgu, orang akan panggil kita tukang kebun, Sifu. Orang akan panggil kita mak profesor, mak cikgu lah. Semua tu lah. Jadi kita pun dapat pangkat sama. Alhamdulillah. Jadi Forever adalah terbaik punya bisnes yang saya ucapkan pada anda yang join pada hari ini, tahniah, dan saya doakan juga Sifu dan semua kita jutawan Forever dalam ni Takoyaki hari 2023 ni kata diberi kesihatan yang baik sebab kita perlu sihat. Perlu sihat sebab kita nak bergerak dengan betul badan kita kan. Jadi dan tercapai semua impian kita untuk bantu ramai orang berjaya dalam Forever Living. Dan saya pun bukan berseorang, Sifu. Boleh tak saya nak up sikit saya punya downline sebab dia main kat rumah ni, nampak Cik Su. Hai. Cik Su. Kita dah ada plan ni lah, apa yang nak buat ni. Rugilah kalau yang downline saya tu tak mau ambil guna kita memang sangat rugi. Sebab kita kerja gila. Tapi kalau tak bergila sama kita untuk capai 9 cm tahun ni, rugilah. Boleh saya jemput Cik Su? Sifu. Boleh. Okey. Sila Cik Su. Yes. Tak dengar. Assalamualaikum and good morning. Okay, Assalamualaikum and good morning semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allah malunya. Thank you Sifu. Ya Allah, berdebar-debar rasanya bila kita punya upline kat tepi kita ni. So ada beberapa plan yang baru tengah discussion, walaupun kita upline kita tak berapa sihat, selalu melawat mereka, bagi dia happy-happy je, bagi dia seronok-seronok je. Sebab apa, kita sayang upline kita dunia akhirat, bukan saja untuk bisnes tapi sebagai rakan seperjuangan. Kerana bagi saya dalam bisnes ni kita selalu respect each other. Maksudnya kita kena respect antara satu sama lain. Tak kira level mana pun kita punya upline, tetapi dia tetap upline kita. Kita kena sayang dia dan kita perlu respect dia sebagai seorang upline dan sebagai seorang business partner. Sebab tu saya dengan saya punya CBN Shida sangat seronok dapat berkongsi manfaat untuk kita tempuhi kepada dunia yang baru, iaitu tahun 2023 merupakan reborn, untuk buat reborn balik supaya nak bantu ramai lagi berjaya bersama untuk bantu tim kami untuk berjaya bersama-sama. 3 kesyukuran saya Sifu. Pertama adalah saya bersyukur mendapat CBN Shida kerana selalu sayang saya, selalu guide saya, selalu bersama saya. Tak kira lah dari segi apa yang berlaku dekat saya, dia selalu bersama saya, tahu apa yang saya punya sebab, dan saya tak pernah membelakangkan dia dari segi apa yang berlaku dalam hidup saya. Kerana saya tahu dia adalah anugerah yang terindah yang Allah bagi kat saya sehingga ke hari ini, alhamdulillah. Yang kedua, saya bersyukur sangat Sifu dengan saya bila saya terjebak dengan produk Forever Living. Dulu semua orang tahu saya merupakan seorang manager KFC. Saya berkecimpung dalam bisnes Forever pun disebabkan saya kena untuk merawat suami saya, alhamdulillah. Tapi walaupun dia telah pergi, saya rasa benda yang ujian berlaku dalam hidup saya bukan untuk saya je. Kerana dekat luar sana Allah nak saya bantu ramai lagi orang seperti saya yang boleh saya bantu, ibu-ibu tunggal dekat luar sana yang perlu income tambahan untuk menjana income, yang perlu kita bantu untuk mereka berjaya bersama, alhamdulillah. Sebab tu saya seronok sangat. Sebab apa yang berlaku dalam hidup saya ni saya anggap satu cabaran yang perlu saya kuat untuk saya lalui, untuk saya bantu ramai lagi. Mungkin setiap orang liku dia berbeza Sifu. Ada yang cepat berjaya, ada yang lambat berjaya, ada yang Allah bagi masa yang lama untuk mereka belajar. Sebab kita kena enjoy the journey, kena seronok dengan apa perjalanan yang Allah bagi. Itu adalah nikmat yang tak terperi Allah bagi pada saya. Saya bersyukur sangat sebab bila saya diberi cabaran ujian yang Allah bagi tahu ni, mak saya tak sihat, saya perlu jaga mak saya, dengan upline saya ada masalah kesihatan. Saya rasa mungkin itu cabaran untuk saya terus bangkit balik, untuk saya bina network lelaki besar, untuk saya bantu ramai lagi yang berjaya. Bila Allah saya diuji, mak saya yang tak sihat, saya perlu jaga dia kat hospital, saya perlu bantu ramai dekat situ. Dekat situ saya dapat ramai kontak Sifu. Alhamdulillah, saya dapat kontak Sifu, saya simpan database untuk saya buat backup plan yang another untuk 2023 insya-Allah. Bila saya dekat situ, saya bantu
mak saya sendiri yang ada masalah kesihatan, dan bila saya ada dalam ilmu pasal kesihatan ini Sifu, sebenarnya saya boleh bantu mak saya. Ni panjang pula Sifu. Saya boleh bantu mak saya cara pemakanan untuk dapat kesihatan daripada mak saya yang tak sihat. Alhamdulillah dengan izin Allah makan apa. So dia share pasal produk kesihatan. Walaupun dekat hospital saya bagi produk kesihatan kepada mak saya, produk pun ada, tapi doktor pun heran walaupun mak saya kecil manis, darah dia cantik Sifu. Darah dia dalam 125, 123 sehingga 127 tak pernah naik. Doktor cakap, you makcik saya makcik punya darah sangat bagus. Sangat tekanan darah makcik tak macam orang-orang yang berusia. Biasanya orang dia kecil manis, darah dia mesti 140, 130 macam itulah. Tapi makcik punya 120 je. Tak pernah macam lebih pada level. Dan darah makcik pun cantik, tak ada masalah. Cuma masalah makcik kecil manis je. Saya patut sangat bersyukur Sifu sebab bila dia buat ujian darah, saya punya mak saya kadar lemak dalam badan semua okey, tak ada masalah. Saya sangat bersyukur sebab bila saya dengar Forever ni, Allah bagi ruang masa untuk saya jaga mak saya. Sebanyak-kan orang kat luar sana, saya fikir kalau adik saya mesti ada masalah, tak boleh nak ada kerja, tak boleh nak bersama sebab ada tak cukup ruang masa, kena jaga anak, jaga suami, kena kerja. Tapi saya Sifu, Allah bagi kelebihan bila saya kena jaga mak. Dan kelebihan itulah saya rasa nikmat dan rezeki untuk saya. Sebab orang lain tak boleh nak jaga mak. Saya boleh jaga mak. Saya sangat syukur Sifu. Sebab apa? Ujian tu adalah ujian untuk rezeki untuk saya. Sebab bagi saya, bila kita bantu mak kita, itu adalah rezeki yang tak ternilai untuk saya. Yang ketiga Sifu, dalam masa yang sama saya bersyukur saya ada 3 seorang cahaya mata yang selalu backup saya. Selalu je, Umi tak apa, Umi tahun ni Umi boleh buat macam ni, tahun depan Umi lagi baik. Yang saya sedih Sifu, dia selalu doakan untuk saya. Bila saya dengar doa dia, ya Allah, saya sebab. Tapi saya tahu Allah takkan uji di luar kemampuan kita. Sebab tu saya bersyukur 2023 walaupun macam cabaran datang, tapi bagi saya segala cabaran yang datang dari segi tim, dari segi anak-anak, dari segi keluarga, saya tahu Allah sayang saya. Allah nak bagi saya bantu ramai lagi berjaya dengan saya, insya-Allah. Sebab bagi saya untuk kejayaan tu bukan benda biasa-biasa Allah nak bagi. Insya-Allah mungkin akan jadi luar biasa sebab bila awal tahun baru saya datang jumpa dengan saya punya upline, saya tahu Allah akan bagi yang terbaik untuk kami boleh bantu ramai lagi berjaya bersama-sama kami dengan bila saya buat slide, saya tengah buat slide dengan saya punya upline Sifu. Sebab saya nak buat kan kita nak masuk pandemik, kita tak tahu apa yang berlaku akan datang. Dengan isu COVID semakin meningkat, kita kena buat banyak offline dan saya buat slide balik bersama dengan saya punya upline untuk buka balik bisnes bukan saja offline tapi kita slide dengan online balik untuk saya tambahkan ilmu nak dapat daripada saya punya CBN Syida, macam mana nak dapat untuk bercakap-cakap, macam mana nak interact lagi supaya bila orang masuk kita punya online dia ada jiwa. Sebab bila saya jarang Sifu buat bisnes secara online. Bagi saya tak pernah touch jiwa. Bila saya buat offline, saya boleh rasa ada two-way communication. Saya rasa ada seronok, enjoy bila ada two-way communication. Tapi bila online, saya tak rasa feeling tu. Saya tak rasa perasaan tu. Tapi bila saya tanya CBN Syida dalam balik, you kena ambil slide yang you rasa boleh ngam dengan you. You kena ambil slide yang you rasa you boleh feeling dekat situ. Dekat situ, bila you pergi online, you ada jiwa, you boleh bagi dan orang seronok. Orang tak kira masa untuk you dapat tu. Sebab setiap orang dia ada kelebihan kat mana yang boleh kita dapat untuk kita gilak mereka. Kadang-kadang ada bisnes tu, orang tu online, dia ada sendiri rumah. So apa kita kena tahu? Yang masuk tu apa dia punya kelebihan, apa dia punya net yang kita boleh bagi kepada another. Supaya mereka dapat seronok dengan presentation kita. So bila saya bagi yang tu, saya rasa okey, faham. Sebab itulah kita Sifu sebenarnya kena respect upline kita. Kena sayang upline kita. Saya sendiri pun dengan CBN Campbell, dengan CBN Olive selalu connection dengan saya. Saya sangat seronok sebab apa? Saya diberikan dalam sistem yang sangat bagus, BO93 yang banyak sangat membantu saya untuk terus berjaya. Terima kasih Sifu, terima kasih semua subline, upline dan downline yang sangat memahami, dan saya nak pastikan saya boleh bantu seramai mungkin untuk terus berjaya 2023 bersama
tim kami, insyaAllah. Doakan kami Shifu, doakan kami semua, dan kami doakan semua juga berjaya bersama-sama, insyaAllah. Itu saja Shifu, thank you. Okay, thank you. So, first sharing datang dari upline downline sekali ya. So tengah buat kerja, betul tak? Kita nak bangkit. So kena ingatlah semua. Tahun 2023 bila kita kata nak bangkit, bermakna apa? Bermakna kita kena rajin lagi. Kena buat kerja, gerak kerja 2 kali, 3 kali ganda lagi. Baru kita boleh dapat hasil 2 sampai 3 kali ganda. Nah, tapi apa yang Shifu nak kata dekat sini, memang sekarang masuk tahun reborn. Okay, dia macam masa COVID tau, masa COVID. Ramai orang yang nak cari rezeki. Masa itu COVID, apa terjadi? Ramai orang hilang kerja. Bila hilang kerja, mereka nak cari side income. Mereka tak dapat income yang cukup untuk sara hidup. So itu sebab itu peluang kita cipta tau. Kita cipta rekod yang besar masa COVID. So bila masuk ini zaman reborn, dia sama juga. Tapi walaupun sekarang tak lockdown tau, tapi ramai orang dia make income tengah lockdown. Income dia memang tak cukup. Kenapa? Because lepas COVID semua benda naik harga. Ya orang ada rasa tak? You pergi beli apa? Pergi shopping. Shifu sekarang pergi shopping. Suka pergi beli sayur ke apa ke, Shifu pergi tengok tau, itu harga semua. I bagi tahu you semua benda naik harga, betul tak? Ya ada rasa benda yang turun harga ada? Tak ada. Semua naik harga. Okay, walaupun you dapat gaji yang sama, tapi you punya kehidupan sudah susah. So sekarang orang pun macam COVID time dia perlu wang tambahan. That's why kita kena lagi rajin lagi. Kita boleh sponsor lebih ramai orang. Okay? So kita di sini kita doakan Syida kena cepat sembuh, cepat kembali sihat dan boleh bawa tim you sama-sama cipta rekod baru pada tahun ini. Okay? So thank you for sharing. So seterusnya kita nak jemput kita punya princess. Ya, Zuraida. Okay, Assalamualaikum semua. Good morning Shifu and BOI family. Okay, untuk tahun 2023 ini kali pertama juga Shifu I share untuk tahun 2023. Okay, so alhamdulillah Shifu, I nak ucapkan kesyukuran, masih sihat, masih bertenaga, masih happy dan teruja untuk 2023 ni Shifu. Tak kira apa yang berlaku 2022, tapi yang saya ambil 2022 banyak ilmu, banyak pengajaran yang saya belajar, dan untuk saya lebih kuat dan lebih menuju ke hadapan. Okay Shifu. And then saya bersyukur because hujung-hujung 2022 saya buka booth untuk 10 hari berturut-turut. Tak pernah lagi Shifu, satu hari pun saya pernah rasa penat Shifu, tapi ini 10 hari. Tapi ianya sangat best kerana saya dapat berjumpa dengan lebih ramai orang. Saya dapat tambah database saya lagi untuk 2023 ni untuk dikembangkan lagi. Dan saya nak share satu testimoni seorang daripada saya punya customer di booth, yang mana beliau memang ada sebelum ni didiagnoskan sebagai pesakit TB. Tapi after that doktor kata tak ada, dia ada infection dalam paru-paru. Tapi alhamdulillah Shifu, bila dia amalkan aloe vera hanya dalam masa 2-3 hari, first dia ada healing process yang mana dia sakit kepala, dia rasa macam nak demam. And then after that, masalah dia yang lain semua settle. Sembelit tak ada, lepas tu buasir tak ada, gastrik pun hilang. Hanya dalam masa 3 hari saja. So I'm so happy. Keep follow up lagi dengan beliau. And then yang paling teruja Shifu, tinggal lagi 3 hari lagi nak kickstart ni. So ramai-ramai join kita punya kickstart bersama dengan kita punya $1 million mentor kita, dan juga of course kita punya Shifu Datuk Desmond Kong. Datuk Dr. Desmond Kong. Okay. So kalau you all tercari-cari mana lagi nak cari Shifu MLM, di sinilah tempatnya, di Forever Living dan di BO International 9333. Okay Shifu, saya nak share sikit because kita dah menuju ke tahun baru ni. Kita kena ada something yang menggembirakan. Siapa hari ni dia rasa dia gembira? Cuba type gembira. Sebab apa?
Gembira ni adalah kesedaran diri kita sendiri. Okey? Kalau kita gembira, kita akan capai apa saja yang kita nak. Kerana kegembiraan kita ni, kita akan menarik apa saja yang kita fikirkan, apa saja yang kita mahukan dan apa yang saja yang kita doakan. Okey? So, buatkan diri kita gembira, tak kiralah apa yang berlaku, yang penting kita sentiasa senyum. Macam Sifu kan, buka-buka je teppanyaki, senyum. Hello, how are you? Gitu ayatnya kan. So, pastikan diri kita gembira so that apa yang kita doakan, apa yang kita usahakan pasti akan dicapai dengan baik sekali. Okay, so last but not least, Sifu, saya nak ucapkan tahniah kepada semua achiever CBM, FGR untuk BO International, even Sifu sendiri dan mentor saya JLT Yusida Osman. Dan saya nak ucapkan happy belated birthday untuk saya punya CBM Izzati Ghazi. Semalam saya memang saja tak ucapkan birthday kat dia sebab saya khas nak ucapkan dalam teppanyaki. Happy belated birthday CBM Izzati Ghazi. Tahniah dan good luck untuk kickstart. So ramai-ramai join kickstart, jangan lepaskan peluang anda. Okay, thank you. Itu saja Sifu. Okay, thank you. So happy birthday to kita punya PCM Izzati, okay? So kita sudah apa nanti memang 3 hari lagi lah, 3 hari lagi. So memang ada buat iklan sikit. Kita punya MC, kita punya host buat iklan lagi. So of course kita ada speaker lagi nanti yang nak buat iklan, okay? So kita doakan tim Princess kita, okay? Terus maju lagi, terus pecah rekod. So kita akan balik ke macam COVID, masa COVID time sekarang. Tapi keadaan dia lain. Tapi kita kata keperluan dia sama. So kita kena sponsor lebih ramai lagi, okay? So thank you. So seterusnya kita nak jemput Zaina, yuk. Zaina ada? Tak dengar, kena unmute. Kena buka suara dulu. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Pagi Sifu. Pagi. Okay, saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Zainab Yuk dari Ipoh Perak. Okay, alhamdulillah saya dari tim Al-Ujak Circle. Dan upline saya adalah MDM Miza. Okey, hari ini Kak Zai nak share kesyukuran Kak Zai sentiasa dikurniakan kesihatan, dapat lihat lagi suami dan anak-anak. Okey. Pertama Kak Zai nak kongsi tentang testimoni Kak Zai. Okey. Kak Zai pernah share dengan jiran Kak Zai sebelum ni sehingga dia pernah pengsan. Lepas tu dia pernah ambil ubat hospital dan ubat klinik pakar. Lepas tu dia punya kencing manis tu tak turun. Lepas tu saya pujuk dia. Lepas tu bila dia dah minum set detox tu, kencing manis dia dari 28 jadi tinggal 8. Doktor pun terkejut kenapa dari 28 tinggal 8 dia punya kencing manis tu. Lepas tu dia cakap dia nak repeat order. Okey, doakan dia semoga dia jadi VIP dapat lebih murah. Okey, kesyukuran Kak Zai yang kedua, masa nak teppanyaki ni tadi ada orang mesej Kak Zai, dia cakap nak peluang untuk bisnes. Doakan dia supaya Kak Zai dapat bawa dia untuk kickstart sebab Kak Zai sahut cabaran Kak Zai punya MDM Miza bawa 5 orang untuk kickstart. Okey. Okey, Kak Zai sebenarnya ada planning ni. Kak Zai nak capai nak bawa ada 5 VIP sebelum 15 bulan dan bawa 5 VIP ni untuk kickstart pada 7 hari bulan 2 ni. Okey, Kak Zai bersyukur sangat. Okey, sebab berada di Forever bersama-sama jutawan-jutawan yang hebat-hebat dan banyak sangat memberi semangat, memberi motivasi, bukan saja ilmu dunia, ilmu akhirat pun untuk LOP. Okey, okey kat sini Kak Zai nak Kak Zai nak doakan dan doakan Kak Zai juga
supaya yang semua yang join Teppanyaki hari ini jadi CBN dan EM setiap tahun. Okey. Semoga Kak Zai capai apa impian Kak Zai. Okey, terima kasih Sifu. Okay, thank you. So nampak ini ini goal setting sangat jelas nak bawa berapa orang pergi kickstart Okay. So ada Sifu ada nampak satu soalan tanya sesuai tak bawa orang baru join kickstart. Okay. Kickstart sebenarnya adalah satu satu event yang untuk orang baru. Memang untuk orang baru kalau bukan untuk orang baru kita tak open kita tak open bagi semua. Dia memang kalau orang baru kita memang niat dia nak jadi usahawan global, memang sesuai dia akan datang because kita akan ajar dari sangat basic, dari sangat basic sampai ke manager, sampai ke tahap manager. Okay, so ya itulah Sifu nak jawab soalan dekat chat. So seterusnya, okay, kita nak jemput Aslini Sulaiman. Okay, Assalamualaikum. Yes, morning. Pagi. Boleh dengar ya Sifu? Boleh. Okey, sebab saya punya sound dia ada problem sikit, terkurang boleh dengar, alhamdulillah. Okey, terima kasih Sifu pagi ni bagi saya peluang untuk bercakap. Saya sangat excited nak share dengan semua pada pagi ni satu kisah. Kan saya bersyukur atas semua kesihatan, kebahagiaan, kemakmuran yang Allah bagi pada kita semua, dan pagi ni saya nak share satu kisah tentang kisah ni kisah moral of the story. Dia kisah seorang raja yang kegemaran dia adalah membela buaya. Raja ni dia sangat-sangat kaya. Dia dalam istana tu dia ada satu kolam yang dia bela buaya tau. Dan buaya tu bukan seekor, banyak buaya dalam kolam tu. So, satu hari raja ni dia ada seorang puteri. Puteri dia tu sangat-sangat cantik, dan raja ni dia nak cari menantu, dia nak pilih menantu. So apa yang berlaku, raja bagi tahu menterinya, canangkan kepada seluruh pelusuk negara, beta nak cari calon menantu. So beta akan buat satu pertandingan. Dijemput semua pemuda-pemuda yang berhajat, rasa nak mencuba nasib untuk jadi menantu, calon menantu raja, dipersilakan ke istana. So apa yang berlaku, sebab raja ni kegemarannya adalah bela buaya. So buaya tadi dalam kolam tu dah get ready dah, kan raja tak bagi buaya-buaya ni makan seminggu tau, untuk ready pada hari pertandingan. So apa yang berlaku pada hari pertandingan, kan lelaki-lelaki daripada seluruh pelusuk negara datang ke istana dan mereka dibawa ke kolam yang ada buaya. So bila semua lelaki-lelaki ni pergi dekat tepi kolam tu, dia macam terkejut. Wah, apa raja nak suruh kita buat ni? Memang semua nak sangat jadi menantu raja kan. Tapi bila tengok buaya tu macam, ya Allah, speechless lagi juga kan. Kena pula buaya yang dah seminggu tak makan. So apa yang berlaku, apa yang berlaku? So apa yang berlaku, dalam duduk kalut-kalut ni kan, pemuda-pemuda yang orang ramai kat tepi kolam ni kan, macam mana ni, ni duk tanya yang ni, tanya ni, kau berani ke, aku tak berani, semua kan. Tiba-tiba dalam situasi kalut-kalut, bising-bising tu kan, ada seorang pemuda terjun dalam kolam. So bila pemuda tu terjun dalam kolam, orang macam terkejut tau, sebab buaya tu banyak dalam kolam tu, bukan seekor dua. So, dan bila orang perasan, tiba-tiba pemuda yang jatuh dalam kolam tu tadi, terjun dalam kolam tu, dia dah sampai ke seberang sana. Dan apabila pemuda ni sampai dekat seberang sana, dia terus bangun kan, dekat tebing tu, dia terus bertanya, siapa yang tolak aku tadi? Siapa yang tolak aku tadi? Oh, rupanya pemuda tu tadi, dia bukan terjun untuk menyahut cabaran, tetapi dia ditolak, dia terjatuh. Kan mungkin ada orang tertolak dia dan dia terjatuh dalam kolam, tetapi disebabkan dia terjatuh secara tidak sengaja, dia berenang sekuat hati, menyebabkan dia berjaya menyelamatkan diri daripada dimakan oleh buaya-buaya yang kelaparan tadi. So apa moral of the story? Kadang-kala
kan kita terjumpa peluang, kita terjebak, kita terjoin, kita berada di satu platform macam saya sendiri kan, macam Kak Ni sendiri berada di platform Forever kan, secara tidak kita rancang. Kan peluang yang baik tu kadang dia datang mengejut, waktu kita tidak ready, kadang-kadang waktu kita tersepit, kadang-kadang waktu kita sangat-sangat tertekan, pressure kiri kanan atas bawah. Tapi bila situasi itu berlakulah biasanya kita akan fight sehabis baik untuk kita selamatkan diri kita, untuk kita keluar daripada keadaan yang menekan kita tadi. Kan? Dan moral of the story yang keduanya, pemuda tadi kan, sebab dia bukan sengaja terjun kat dalam kolam tu dengan nawaitu nak jadi menantu raja, tetapi dia tertolak, orang tertolak dia dan dia terjatuh. Jadi dia ada satu fokus, matlamat dia satu je masa dia terjatuh tu, dia mesti selamatkan diri dia daripada dimakan oleh buaya. Dia bukannya sangat nak kejar untuk jadi menantu raja. Fokus dia, aku mesti selamatkan diri daripada dimakan oleh buaya. Dan apa yang dia dapat bila dia selamat, satu, dia dah terselamat daripada dimakan oleh buaya. Yang kedua, dia dapat reward-reward lain. Dia dapat kahwin dengan puteri yang cantik. Kemungkinan besar dia akan jadi waris pemerintah sebab dia jadi menantu raja. So, bagi Kak Ni, samalah kita dekat Forever. Kan, kita ada satu matlamat, masing-masing kita ada satu big why kan. Si Biak Rawani dah share minggu lepas hari Isnin dalam terpayaki kan, kita kena ada kita punya matlamat, kita vision board kita kan. Kita fokus pada satu matlamat yang besar macam Sifu selalu cakap kan. One stone many birds. Kita baling satu batu. Kan dalam BO International kita dah ada sistem kan, Fight Forever to Drive untuk kita dapat banyak insentif lain yang ditawarkan di Forever dan ditawarkan oleh BO International sendiri. Okey, rasanya itu sahaja perkongsian Kak Ni. Doakan Kak Ni untuk selesaikan, kan perjuangkan Kak Ni punya Forever to Drive bulan ni. Okey, untuk 50cc, 100cc dan 150cc. Doakan Kak Ni dapat selesaikan semua ini sebelum BO dinner, BOI dinner. Okey, terima kasih Sifu dan terima kasih semua. Kak Ni doakan semua Allah permudahkan. Allah yang Fattah bukakan jalan-jalan kejayaan untuk kita semua. Amin amin. Okay, thank you. Wah. So ini story ya, sudah lama kita tak cakap. So Sifu nak tambah sikit. Thank you Asrini for your sharing. Very good story. Ini story ya, sebenarnya itu dia pertandingan. Yang raja minta pertandingan, siapa yang boleh berenang paling laju, yang boleh sampai ke hujung, dia akan jadi menantu dia. Baru tiba-tiba semua orang pun tak naklah tengok ada buaya, betul tak? So baru seorang muda yang tiba-tiba terjun dan dia berenang betul-betul sampai ke hujung dan dia jadi menang. Tapi bila raja tanya dia, okay, wah, you sudah jadi pemenang, apa yang you nak, permintaan you. So itu raja ingat, dia cakap, I nak kahwinkan you punya anak, nak kahwinkan puteri. Tapi dia bagi tahu itu raja, saya nak tahu siapa yang tolak saya ke dalam itu kolam. Itu yang sebenarnya, faham tak? So because I takut ramai yang tak faham tadi kenapa itu pemuda dia terjun dalam kolam, because dia sahut cabaran. Ini adalah satu pertandingan, raja nak siapa yang paling laju berenang sampai ke hujung sana akan jadi menantu dia, atau dia boleh minta apa yang raja boleh bagi. Tapi akhirnya bila dia menang, dia lupa reward dia. Tapi dia masih sangat nak tahu lah siapa yang tolak saya. Kalau guna dalam business network marketing, ramai orang pun macam itu. Macam bila you sudah berjaya di Forever Living, jangan peduli lagi lah siapa yang tolak you masuk Forever Living. Yang penting adalah you sudah berjaya, betul tak? You sudah join Forever, you sudah untung berjuta-juta. Jangan peduli lagi. Oh, dulu macam Sifu pun sama. Dulu Sifu pun kena tipu mah.
kena apply tipu sifu sampai pergi KFC, cakap dia bosan, tak ada orang, tiba-tiba sampai sana ramai orang datang. Faham tak? Satu persatu datang nak sponsor sifu. Betul tak? So tapi sifu bersyukur kepada upline. Because yang dia yang tolak sifu lah dalam jatuh dalam itu kolam. Itu sebab sifu hari ini jadi jutawan, berjaya. Okay, so itu adalah moral story dia. Okay, so thank you Aslini for sharing. Memang lama story ini memang bagus, apply dalam business network marketing. Najia, yes, betul. Miza pun kena tolak oleh Najia, jatuh dalam kolam. Lepas tu jangan pedulilah siapa tolak dia, asalkan dia sudah multi-millionaire, betul tak? Itulah penting dia. So thank you. So seterusnya, okay, kita bagi lagi tambah masa. Yes, Ida Win. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi Sifu. Pagi. Alhamdulillah. Dibagi kesyukuran, kita sihatlah pagi ni kan. Alhamdulillah dapat masuk ke PHK lagi. Ingat tak dapat masuk hari ni. Alhamdulillah rezeki lagi hari ni. Dah kali kedua lah masuk dalam bulan Januari ni 2023. Alhamdulillah, terima kasih Sifu. Wow, best dah semua CBM yang bagi ilmu pagi ni. Dah yang kelima, saya ke-6 lah kan. Yang kelima semua best. Wow, seronok dapat ilmu pagi-pagi. Rugi siapa tak masuk tapiaki kan. Alhamdulillah. Lagi satu kesyukuran saya doakan Siti Rafidah cepat sihat. Ya, itulah saya sayang upline saya sebab dari awal jumpa saya sampai sekarang masih bersama saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya Allah, semoga dia cepat sembuh. Saya pun memang terharulah dengan dia punya cara nak bentuk kita. Swiss button yang tepat lah yang kita dapat kan. Tak adalah yang berlengah-lengah lagi nak buat kerja, nak lengah-lengah lagi cek duit kan. Kita buat je dekat Forever. Yang penting kita rajin, timba ilmu, kita belajar, kita buat je yang terbaik. InsyaAllah yang buruk tu akan baik. InsyaAllah. Lagi satu, Alhamdulillah 2 hari semalam punya saya sharing 2 hari ni hari yang ke-4 lah kan. 4 hari bulan hari ni. Saya dapat 2 orang nak bisnes betul-betul dengan saya. Dia dah nampak jalan sebab saya dah mulakan 5 tahun duduk dekat Forever ni mengguna. Lepas tu saya buat 5cc selama 2 tahun berturut-turut. Tak pernah miss. 5cc pun biar nyawa-nyawa ikan pun tetap buat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapatlah kita beg tarik kuning tu kan. Itu yang best tu. Ya Allah, seronok kan. Lepas tu kita boleh buat marketing, kita tarik beg kuning tu kat mana-mana je. Orang pun nampak, wah kau buat apa ni, buat apa. Jadi kita ada nampak orang tanya, kita terus cakap je kebaikan dekat Forever ni. Kita mengguna, lepas tu kita dapat reward yang baik. Lepas tu kita sihat, duit pun kita sentiasa ada. Orang cakap, dekat dalam bank orang tak nampak duit kita kan. Kat tangan orang dah nampak. Lagi dalam bank kan. Tapi kita tak sangka kalau dalam bank tu 1 juta bukan wang, Sifu kata. Betul tak? InsyaAllah, amin, doakan. Okey. Lagi satu sekarang COVID pun makin naik. Jadi produk kita memang terbaik untuk COVID. Kita sharing. Pasti orang tanya, wah Ida ada tak ubat ni? Ada, semua ada. Yang penting konsisten nak minum saja. Kalau awak minum setakat sebotol memang tak nampak. Jadi kita konsisten minum. Sebab saya pun dah 5 tahun minum produk ni, saya bertambah sihat, bukan bertambah sakit. Jadi kulit kita pun makin sihat. Orang nampak, wow, dia cakap umur dah berapa? 45. Kenapa macam 30 tahun? Itulah sebabnya kita menggunakan produk lah kan. Lepas tu kita sihat, kita sharing, kita cakap. Orang pun yakin pada kita, wah memang best lah ya produk ni, dia cakap. Sebab saya nampak awak daripada start kerja kat luar pun masih guna-guna, sharing. Sampai sekarang tak putus sharing. Jadi nampaklah produk kita ni memang laris lah kan. Orang kata beli sebotol, tapi berbotol-botol juga akan dia minta nanti kan. Sebab dia akan tanya sebab sakit tu, sakit ni semua dia tanya. Tak kira lah sakit apa pun. Lagi satu, nak capai target ni. Ini CBM Siti Rafidah bagi target kat saya.
awak buat betul-betul sebab dah naik super macam leader. Bukan macam BIP lagi. Kena leader dia cakap. Tapi saya sahut cabaran dia, insya-Allah saya akan buat, saya akan capai 25 cc bulan ni. Insya-Allah saya akan guide orang untuk bisnes, bukan untuk semata-mata nak beli produk, nak dapat diskaun murah, tapi untuk bisnes, untuk menambah kewangan dia. Sebab kita nak bantu orang untuk semua, bukan untuk satu benda je. Lepas tu CBM Sepeda ni memang saya sayanglah dari awal perjumpaan saya masa bekerja dekat kilang lagi dengan suami saya. Memang dialah saya punya kawan rapat, kawan macam adik-beradik dah. Dah bukan macam orang lain. Apa masalah saya kat luar, saya cepat-cepat terus bagi tahu dia. Tak kira lah apa kan. Kadang-kadang kita tak tahu nak cerita dengan siapa masalah kita. Dengan keluarga memang kita cerita, tapi kata okey-okey je lah kan. Tapi kalau dengan kita punya upline ni, ada je dia jawab, okey itu awak punya Swiss button yang kuat untuk nak berjaya. Saya lagi semangat. Alhamdulillah, ya Allah. Saya tak pernah tak semangat. Kalau CBM Rafidah cakap, apa je lisan dia yang dia cakap kat mulut dia tu keluar semua. Aura tu ada. Alhamdulillah lah, ya Allah, syukur cakap. Tapi memang saya akan buat betul-betul. Saya akan nak tolong suami saya, keluarga saya sebab kita memang orang susah. Kan? Tapi takkanlah kita nak susah terus. Kalau Allah izinkan kita hidup lagi panjang, alhamdulillah kita capailah sampai ke anak cucu kita bantu. Betul tak? Jadi kita pun kena buat dulu, baru orang nampak, kau betul-betul buat. Tapi kalau kita tak buat, orang tak nampak lah kan. Kau main cakap je, kau tak buat. Jadi apa reason kita kat situ? Betul tak? Tapi ini saya buat orang nampak. Jadi kita cakap dengan dia, betul lah, saya nampak lah awak buat. Memang nampak result dia. Sebab awak dah berhenti kerja, nampak satu. Anak awak masih ada lagi kecil-kecil. Takkan awak nak berhenti kerja, duit nak dapat mana? Betul tak? Terus dia fikir balik, betul juga awak cakap macam ni. Meniaga hari-hari tak dapat apa. Tapi kita buat dekat Forever ni, kita jual sebotol aloe vera pun kita dah untung RM31. Kalikanlah 5 botol dah berapa. Kalau kalikan 20 hari, kita dapat 300 lebih, dekat 6,000 kita dapat sebulan. Betul tak? Jadi dia fikir pun, betul juga dia cakap. Dia cakap dekat Forever ni memang dibayar balik ya. Itu saya bawa cerita sikit. Kalau saya cerita banyak-banyak lagi awak pening. Jadi kita cerita sikit dulu, awak faham apa, masuk, terus kita belajar cakap. Tak apa, kita usaha sama-sama. Awak berjaya, saya pun berjaya, kita semua berjaya. InsyaAllah, dengan izin Allah. Okey Sifu, terima kasih Sifu bagi saya peluang pagi ni. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. thank you. So kita thank you sharing dari Ida, dan kita doa tim Ida terus kembang lagi, dan of course kita doa Siti Rafidah cepat sembuh juga. So memang fight sampai saat terakhir lah. Sifu sangat kagum. Dia capai CBM juga tahun lepas. Okay. So thank you. So last, kita bagi last ini bagi speaker special. Ini hak istimewa. Bagi speaker kita untuk buat closing hari ini. Yes, Haji Lokman. Tak dengar. Okay, good morning. Morning. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Sifu, pagi ni saya nak buat info sikitlah tentang nak ucapkan takziah kepada keluarga Sajuri. Saya punya manager, isteri dia Puan Zaza telah meninggal dunia pada subuh tadi. So saya harap dapat boleh yang penting sekali, saya sangat menghargai kerjasama beliau bersama dengan saya sepanjang saya di Forever, dan dia telah meninggalkan kita selama-lamanya. Al-Fatihah. Okay, so hari ini kita nak
nak bagi sikit info tentang kita punya kickstart 3 hari lagi. So penuh dengan azam baru. Kita harap dengan adanya kickstart ni ramai orang-orang baru dan lama semula. Yang baru terus bangun dan melihat peluang ni. So ini adalah proses yang ibu kata, dan saya hari-hari saya highlight untuk reborn ni. Kenapa? Haji Lokman, itu line you sangkut-sangkut lah. Tanpa I rasa line Haji sangkut. Dia tengah memandu. Okey, tak apa. So kita tunggu. Tunggu ada hari kickstart nanti. Haji akan share Haji Lokman akan share. Dia punya topik sangat penting lah. Dia akan share bagaimana boleh jaga konsisten. peluang yang ada dekat Forever Living ni, kita akan pergi jauh. Sebab banyak kat luar sana mereka kata hebat tapi Sudah putus line dia. Okey, tak apa. So kita tunggu. Sifu tahu dia punya topik memang sangat luar biasa. Mungkin Miza, dia punya sparring partner sudah nampak muka. Mau tolong sambung. Kita Miza tolong sambung. Promote apa tentang kickstart. Yes, Miza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning. Ada 169 CBM ajaib, CBM India ni. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Alhamdulillah, Kak Miza akan berpasangan dengan CBM Haji Lokman untuk menunjukkan kepada anda semua sekali bahawa sesungguhnya CBM ni adalah satu insentif yang paling mudah nak capai dekat Forever dan dia akan jadi sendiri setiap tahun kalau kita menggunakan cara yang betul. Siapa nak jadi CBM? Siapa nak jadi CBM 2023 Global Rally pergi ke India? Siapa nak jadi CBM? Nak. Okey. Jadi insyaAllah jawapan dia ada dekat dalam kickstart 7 Januari ni. Kan 3 hari lagi. Kak Miza dan semua kickstart speaker, kita orang tengah touch up balik semua slide sebab kita orang dah berazam, dah berjanji nak bagi yang paling terbaik untuk kickstart ni. Okey? Dan bersama-sama dengan Kak Miza ada buku ni. Okey, actually ini adalah first step to manager. Okey, konten yang kita akan bawakan dekat dalam kickstart kali ni ada dekat dalam sini. Bayangkan ini manual datangnya daripada US. Okey, manual ni daripada US. Kak Miza beli 3-4 tahun lepas dan Kak Miza pun menggunakan manual ni setiap hari. Kak Miza guna dan Kak Miza ajarkan dekat AUC. Okey, jadi siapa-siapa yang belum daftar, pastikan daftar sekarang. Jangan daftar esok tau, daftar sekarang. Sebab kalau korang daftar esok, korang akan terlupa. Okey, dan pastikan bawa 5 orang downline. Okey, yang lama ataupun yang baru tak kisah. Okey, sebab apa? Sebab korang kita semua nak leverage 12 speaker untuk mengajar downline kita. Kan? Jadi Kak Miza tahu. Okay, ramai orang yang dia tak tahu nak ajar apa dekat downline dia, betul tak? Aku ajar kan takut tak betul pula kan? Kan betul tak? Korang tak tahu kan nak ajar apa kat downline kan? Kalau ajar pun macam betul ke aku ajar ni? Betul ke tak betul kan? Jadi inilah masanya untuk kita habis daya ajak semua downline kita masuk dekat kickstart ni sebab 12 speaker, 12 jutawan ni akan mengajar macam mana nak guide kita punya downline daripada kosong sampailah jadi CBM dan jadi CBM tahun 2023 selama-lamanya. Nak ke? Nak sangat ni? Siapa yang nak sangat-sangat? Ya Allah, Kak Miza, saya nak jadi CBM. Saya nak jadi CBM tahun ni dan saya nak jadi CBM selama-lamanya.
Nak kan? Jadi wajib daftar, okey? Wajib daftar. Okay, so alhamdulillah, thank you so much. Kak Miza pun tak sabar nak berganding dengan Haji Lokman. Kan Haji Lokman adalah CBM Melayu pertama di dunia dan 12 kali Sifu dah CBM. 10 kali, 10 times. Dah 10 kali CBM. Kak Miza tahun ini adalah tahun ke-6. Tahun 2022 tahun ke-6 Kak Miza CBM. Dan Kak Miza bukan orang yang terpantas macam Najah. CBM Najah, dia join forever 7 bulan CBM. Kak Miza kena ambil masa dalam 16 bulan macam tu baru CBM. Ada orang ambil masa 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 10 tahun baru CBM. Okey, jadi ini semua sekali kita baru bermula. Januari 2023 adalah waktu yang sangat-sangat tepat untuk kita paksa. CBM ni kena dipaksa tau. Kalau kita tak paksa diri kita, kita tak jadi CBM. Jadi macam mana cara nak paksa tu? Itu semua jawapan dia ada dekat dalam Kickstart 7 Januari hari Sabtu ni insya-Allah. Okay, so Kak Miza nak tengok muka korang ni semua sekali daripada awal sampailah petang sebab Kak Miza bertanggungjawab untuk closing hari Sabtu ni. Masya-Allah. Okay semua, thank you so much Sifu bagi peluang untuk buat iklan sekejap. Mudah-mudahan 7 Januari ni kita dipenuhi dihadapkan dengan 1000 partisipan dekat Kickstart insya-Allah. Amin. Okay, thank you. Okay. So, thank you. Nasib baik ada sparring. Itu sebab sparring partner sangat penting. Kalau ada live putus, ada sparring partner untuk backup. Okay. So, kita sangat aspek sangat best punya ilmu nanti dekat first quarter Kickstart. Bagi anda yang tak sempat sharing, jangan kecewa, jangan putus asa. Kita ada banyak lagi teppanyaki pada masa yang akan datang. So, Sifu harap you masuk awal, angkat tangan cepat-cepat, you boleh dapat sharing, okay? So, kita teppanyaki hari ini, Sifu harap semua dapat ilmu, dapat inspirasi, itu yang penting, okay? Untuk teruskan, kita kena berjuang sampai habis-habis, okay? Start strong pada tahun 2023 untuk menyambut Reborn Year tahun ini, okay? So, kita akan tamatkan teppanyaki pagi ini dengan slogan kita. So, are you ready? Yes? Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Oh, Tulis kat buku. Kita saudara yang bagi ole. Kita menang, kita lah juara. Ole. Kita menang, yes, no limit. Go, millionaire. Yes, no limit. Yes, no limit. Go, millionaire. Okay, thank you so much. Thank you semua.